نهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيئنا وقدوتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang sehingga sampai saat dan ketika ini kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa sehingga dapat lagi kita meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dengan sama-sama kita rakaat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala melalui solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah. Dan alhamdulillah pada masa yang sama kita berpeluang meneruskan kuliah maghrib bulanan kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada malam ini seperti mana biasa kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Penawar Bagi Hati. Sambungannya di muka surat 50. Muka surat 50, betul lah. Masih lagi pada perbahasan tajuk ataupun bab yang ketujuh pada menyatakan kasih akan dunia. Pada menyatakan kasih akan dunia merupakan salah satu daripada sifat tercela yang mesti dibendung, yang mesti kita bendung diri kita semua supaya tidak terkena segala bentuk fitnah yang terhasil daripada dunia ini. Jadi sambungannya di muka surat 51 tu di perbahasan berkaitan dengan perkara yang sama, iaitu berkaitan dengan dalil firman Allah Ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Disambil atas sikit, di perenggan yang atas tu sikit. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya seperti adalah dunia itu dicela, demikian juga adalah ia perhumaan bagi akhirat. Walaupun dunia tu dicela, kalau semata-mata dunia menjadi penyebab kita lupa pada akhirat, menjadi penyebab kita lupa hubungan kita dengan Allah, maka zahir dunia tersebut ialah dicela oleh Allah Ta'ala. Perlu disedari ruangan yang sedang kita hadapi pada hari ini, ruangan yang diberikan oleh Allah Ta'ala atas dunia pada hari ini, inilah nilaian kita di akhirat. Walaupun dunia ni satu perkara yang boleh dikatakan kalau kita tak handle dengan baik boleh menyebabkan kita rosak. Tetapi ingat, dalam ruang ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Penentuan berjaya ataupun tidak di akhirat nanti mana tempat tengok, tempat lihatnya di dunia tu. Nilaian kita semasa dunia. Sebab tu sibuk mana dengan dunia, jangan lupa akhirat kita. Sibuk mana dengan dunia, pangkat darjat, wang ringgit kita, apa saja kemewahan dunia, ingat kita akan mati bila-bila masa. Tak syarat sakit. Ramai orang hak tak sakit tiba-tiba kita dengar mati je. Hak sakit tu memanglah satu babnya, tapi
Kalau Allah Ta'ala nak bagi mati, tak syarat sakit. Banyak lagi sebab musabak yang lain. Cuma adalah sebab musabak tu. Ada je sebab tu kita bila dengar berita kematian kita tengok. Kita pun tanya, sakit apa? Pasal apa? Ada saja kita tanya. Memang Allah Ta'ala jadikan sesuatu dalam kehidupan kita ni ada sebab musabak dia. Kadang-kadang tak sakit dia ni. Tak sakit, kecil manis tak ada, darah tinggi tak ada, jantung tak ada, gout tak ada, semua tak ada. Pasal apa pula meninggal dunia? Terlibat dengan aksiden, kemalangan, macam-macam. Ada saja. Yang pastinya paling besar pada kita, bila mana kita duduk di ruang yang kita sedang cerita ni, ruang sedang Allah Ta'ala nak tengok kita, nak uji kita, sejauh mana kesabaran, sejauh mana keimanan, sejauh mana ketakwaan kita, maka berhati-hati. Takut-takut terpedaya dengan dunia yang sementara ni, dunia yang fana ini kita terpedaya, lupa nak buat persiapan akhirat. Sedangkan akhirat ni akan jemput kita bila-bila masa. Mati ni akan jemput kita bila-bila masa. Jangan terpedaya. Tanda tak berdaya, tuan-tuan boleh datang surah ni, tanda tak berdaya. Kalau terpedaya dekat mana? Kemungkinan dekat Hafiz Corner. Kemungkinan, saya lalu ramai tadi tu. Tak percaya pergi sekarang. Ramai penuh tuan-tuan. Walaupun salah tak salah tuan-tuan. Betul tak salah. Makanan yang dihidangkan halalan tayyibah, tapi sesuailah dengan waktu tu. Kalau lepas kuliah subuh bolehlah. Kalau lepas isyak bolehlah. Tapi ni orang azan maghrib, tepat maghrib ni, kalau kita betul-betul nampak nilai kehidupan kita tuan-tuan sebagai persiapan akhirat, tidak ada tempat kecuali rumah-rumah Allah. Rumah-rumah Allah jadi tempat kita, bukan tempat makan. Makan tu tuan-tuan sekadar nak hidup dunia je. Jangan sampai lebih-lebih sangat, sampai satu tahap kita ni waktu ibadah pun masih sibuk dengan makan lagi. Sepatutnya tak sibuk dengan makan dah. Tapi alhamdulillah kita hari ni dalam ramai-ramai masyarakat kita, Allah Ta'ala tak biarkan kita macam tu. Allah Ta'ala sayang kita, dia ajak kita, dia bagi kekuatan pada kita, kita dibakar semangat oleh mana-mana pembakar semangat. Kita jumpa ustaz ni bakar semangat, sehingga kita ni dapat membezakan antara perintah dan larangan, antara benda yang perlu didahulukan, antara perkara yang perlu kita kemudiankan. Boleh beza. Alhamdulillah kitalah orangnya dipilih oleh Allah Ta'ala. Moga-moga kita dapat istiqamah. Moga-moga dapat istiqamah. Pasal persiapan akhirat ni bukan kena sehari dua, bukan semalam dua malam je. Sampai bila ni? Sampailah kita ni tak boleh buat persiapan dalam keadaan kita masih lagi nak buat persiapan, tapi kita tak mampu dah nak buat ketika tu. Tengah-tengah nak buat persiapan, Allah Ta'ala ambil. Tengah-tengah berjalan ke masjid, tengah-tengah ibadat, tengah-tengah kita duk teruju persiapkan diri kita untuk akhirat, tiba-tiba Allah Ta'ala ambil masa tu. Biar macam tu kita. Biar macam tu. Jangan Allah Ta'ala ambil kita tengah-tengah duk sibuk dengan dunia, duk sibuk dengan maksiat, duk sibuk dengan perkara-perkara yang melarakan, tiba-tiba Allah Ta'ala ambil masa tu. Ramai orang kena ambil masa tu tuan-tuan. Duk tengah karaoke, pam jatuh. Ada kedai makan, duk tengah makan, meninggal juga. Dan tak kurang ramainya juga orang Allah Ta'ala tunjuk mati tengah-tengah ibadah, mati tengah solat. Terbaru dua, rasa tak sampai seminggu lagi kot. Orang kampung saya ni, dia ni tuan guru kampung lah. Tuan guru kampung bekas belajar di pondok, lepas tu balik di kampung buat satu madrasah. Maka dia ni pakar rujuk lah dalam kampung tu. Pakar rujuk tuan-tuan. Orang nak tahni, orang nak akikah, nak tahlil, nak mandi jenazah, nak apa saja dalam bab keagamaan dia. Mati tuan-tuan. Mati. Umur dia tak silap saya lah, kalau ikut pada rupa tu hampir 90 tahun. Hampir 90 tahun. Allah Ta'ala bagi panjang umur. Mati dia selepas apa tuan-tuan? Selepas azan subuh. Dia sendiri melaungkan azan. Dalam keadaan stroke tuan-tuan. Dengan sebab rumah depan masjid, rumah depan surau, dan surau tu hasil tangan dia tuan-tuan. Hasil binaan dia.
Duk ulang-alik surau tu. Lalas sekali tuan-tuan. Apabila kita ni kasih tuan-tuan dalam kehidupan kita berterusan duk ulang-alik surau, Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Dengan sebab kita terujun nak ke arah tu tuan-tuan. Kita buat, tak ada surau, kita buat surau tuan-tuan. Kita usaha. Tak ada ilmu, kita pergi belajar ilmu. Nampak usaha tadi? Nampak. Sampai bertahun-tahun pergi belajar. Lalas sekali balik kampung, buka balas. Sana dia panggil balasah. Sini dia panggil madrasah ataupun surau sini. Dia buat satu surau tuan-tuan. Semua masyarakat kampung pergi semayang situ. Ada kuliah tuan-tuan. Ilmu yang dia belajar di pondok, di tempat dia belajar pondok tuan-tuan, pondok Sungai Durian. Dia pergi belajar pondok tu, lepas tu tuan-tuan, dia balik buka madrasah ni tuan-tuan. Di situlah habis masa, habis umur tuan-tuan. Sampailah sekali tuan-tuan dia kena stroke. Stroke, tahu stroke? Kena stroke tuan-tuan. Walaupun kena stroke tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi ruang lagi tuan-tuan. Sengit badan tuan-tuan. Belah kiri kena. Tak boleh angkat ni. Lepas tu bolehlah pelan-pelan naik kerusi roda. Tapi semangat nak pergi solat di masjid tuan-tuan. Walaupun tak boleh jadi imam dah. Dia tukar. Hak jadi Bilal tu jadi imam, dia jadi apa pula? Sebelum ni dia jadi imam. Sekarang dia jadi Bilal. Dia jadi Bilal. Selepas dia melakukan azan subuh tuan-tuan, semasa nak solat, qabliyah subuh tuan-tuan, 2 rakaat yang Nabi tak pernah tinggal. Masa itulah dia jatuh tuan-tuan dan meninggal di situ juga tuan-tuan. Ni tuan-tuan. Ni mati yang Allah Ta'ala pilih hak kita duk doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Husnil khatimah hak tu kita nak mati dalam keadaan benar-benar beriman, mati dalam keadaan kita sentiasa dekat dengan Allah, mati dalam keadaan tengah-tengah buat amal ibadah di tempat yang mulia, madrasah, masjid tuan-tuan. Kita bukan nak lebih tuan-tuan, tapi perkara ni kita kena usaha. Walaupun mati ni ketetapan Allah, maka bila kita usaha tuan-tuan, sebab kita tak tahu ajal maut kita di mana, walaupun dah ditetapkan, moga-moga dengan usaha kita yang sedikit Allah Ta'ala tengok kita teruja tuan-tuan, persiapan kita ni berterusan, tak kira penat, tak kira lelah, tak kira letih, terus je tuan-tuan, dengan persiapan. Tiba-tiba Allah Ta'ala pilih tuan-tuan, pilih satu lagi kehilangan, pas seorang-seorang ulama-ulama, ulama-ulama Allah Ta'ala ambil tuan-tuan. Mati ulama, matilah ilmu sekali. Tuan-tuan. Tinggal hak muda-muda hari ni tuan-tuan. Ada lagi hak tua-tua. Tak ramai dah seorang-seorang mati tuan-tuan. Tinggal hak muda. Kualiti hak muda ni maklum sajalah macam tu lah tuan-tuan. Hak muda ni dia tak ada kualiti sangat, biasa-biasalah. Pasal ilmu hak dia dapat pun tuan-tuan, kemungkinan tak ada barakah mana. Sambil-sambil tidur, sambil mengaji tu sambil tidur tuan-tuan. Berkat pun tak ada mana. Pun begitu, apa yang ada lah tuan-tuan lah. Apa yang ada lah. Okey, walaupun muda tak apalah. Dari segi sudut nak dapat guru mursyid, kalau dengan saya ni tuan-tuan tak dapat lah. Umur pun tak dapat lagi tuan. Bak syarat nak jadi guru mursyid tuan-tuan, umur dia 40 tahun dan ke atas. Saya baru bunyi macam muda tuan-tuan. 34 tahun tuan-tuan. 34 tahun, lambat lagi 6 tahun lagi tuan-tuan lah. Terus tengok, selagi mengetam engkau pada akhirat akan barang yang engkau tanam di dalam dunia daripada segala amal yang baik. Walaupun kita buat di dunia, walaupun dunia tu diceluk, ingat kebaikan yang kita buat di dunia tadi tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Itulah persiapan untuk akhirat kita. Itulah baik buruk kita di akhirat nanti. Itulah periuk nasi kita di akhirat nanti. Ibarat macam tu tuan-tuan. Kita hari ni duk jaga periuk nasi kita di dunia tuan-tuan, 24 jam kadang-kadang tak cukup. Waktu siang tak cukup tuan-tuan. Duk jaga periuk nasi tu dunia. Duk jaga rumah tangga dunia. Duk jaga pakaian kita di dunia. Pakaian kita di akhirat, rumah tangga kita di akhirat, periuk nasi kita di akhirat. Kadang-kadang kita buat sekadar melepaskan batuk di tangga. Tak ramai tuan-tuan. Kalau kita tengok pada majoriti tuan-tuan, bukan majoriti kita, minoriti hari ni tuan-tuan. Hak mari masjid, hak datang surau, hak dalam majlis ilmu. Majoriti ke minoriti ni? Minoriti. Berapa peratus agak-agak? Satu je. Allahu Akbar. 1% tu Haji bagi. Allahu Akbar. Sedih dengar tuan-tuan.
Kemungkinan boleh kita letak tuan-tuan 1%, 2% je tuan-tuan. Lagi tuan-tuan tengok sendirilah, tak payah cerita tuan-tuan. Nak banding dengan tempat makan tadi, tempat makan tu dapat berapa peratus tu? Setepak-setepak tu. Nak banding dengan kita, memang tak ada banding tuan-tuan. Paling-paling tak ada, dia dapat 10%. Tuan-tuan. Kita ni berapa minit tuan-tuan duduk macam ni? Sejam je kita duduk macam ni tuan-tuan. Di surau masjid ni sejam je. Sejam lebih-lebih sikit, lebih pada tu mula tengok jam Tapi kalau duduk di tempat-tempat macam tu, tempat makan tu, saya tengok lalu sekali penuh. Lalu 2 kali penuh. Saya pernah lalu pukul 2 pagi. Ramai juga. Pukul 2 pagi, 24 jam kot situ. Bukan situ saja, tempat lain macam tu juga. 24 jam tuan-tuan. Kita nak letak peratus tuan-tuan. Allahu Akbar. Tengok tuan-tuan masyarakat kita hari ni. Sebab tu tuan-tuan, kita ni kena rasa beruntung. Bila mana Allah Ta'ala bagi kasih sayang pada kita, dengan ruang-ruang seumpama ni kita kena jaga. Kena jaga. Takut-takut kita ni terpaut ke arah sana. Sepatutnya dengan penampilan kita ni, kita boleh paut orang kepada kita. Nak macam tu. Biar kita jadi sebab musabab, orang lain dapat hidayah. Dengan sebab pakaian kita, dengan sebab apa lagi? Dengan sebab perkataan-perkataan yang keluar daripada lidah kita, dengan sebab akhlak kita. Biar orang berubah dengan sebab dia tengok kita. Biar macam tu. Jangan pula kita ni lingkup jadi macam dia orang pula. Jangan. Jangan tuan-tuan, minta lah jauh. Okey, tengok. Sebab apa? Sebab kita hari ni tuan-tuan, apa yang kita buat sikit ke banyak ke, itulah kita sebenarnya. Hak ni singgah sekejap. Hak lama kat mana? No, tuan-tuan, hak tak akan balik lagi di akhirat. Bila mati, tak balik lah. Tak U-turn balik. Walaupun macam-macam slogan hari ni, U-turn lah, itulah, macam-macam hari ni tuan-tuan orang guna tuan-tuan. Tapi antara yang tak akan U-turn balik benda, selepas daripada kita mati, orang bawa pergi ke kubur, maka tak akan U-turn balik ke dunia. Itulah kita, sampailah kita ke syurga, ataupun wali'azubillah, kemungkinan ke neraka, kemungkinan ke syurga tuan-tuan. Kita mengharapkan dengan usaha kita yang sedikit ini, biar Allah Ta'ala tengok, Allahu Akbar, bersungguhnya si fulan ni, walaupun sakit lutut, walaupun penat, walaupun letih, tetapi boleh juga 5 waktu sehari semalam di masjid, di surau, di madrasah, dengan majlis ilmu. Biar Allah Ta'ala tengok dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Bukan harap kepada ibadah kita semata-mata. Harap ibadah kita semata-mata. Penat tuan-tuan. Nak banding dengan orang-orang dulu, hujung kuku pun tak dapat kita tuan-tuan. Nak banding dengan sahabat-sahabat dulu. Ya Allah tuan-tuan, hebatnya sahabat-sahabat dulu. Kita hari ni tuan-tuan, lambat diuji, termakan uji. Lambat orang bagi apa-apa tuan-tuan, mula nak terpaut dengan ujian-ujian tadi tuan-tuan. Dengan tawaran-tawaran tadi. Itu zaman kita hari ni. Moga-moga kita dapat istiqamah. Dan adalah ia tempat mencari bekal bagi perjalanan yang sangat panjang. Mana perjalanan yang sangat panjang? Tidak ada perjalanan yang lebih panjang lagi tuan-tuan. Iaitu perjalanan menuju syurga Allah Ta'ala. Perjalanan menuju akhirat. Tu perjalanan panjang tuan-tuan. Hak hari ni, hak kita ronda dunia hari ni, sekejap tuan-tuan. Ada penutup dia di dunia ni tuan-tuan. Ada penutup. Tutup dia dengan cara mana? Matilah. Ada orang mati dengan Allah Ta'ala jadi sebab musabab. Kapal terbang kena tembak tuan-tuan. MS-17 MS-370 macam-macam. Kita hak tak naik kapal terbang, ingatkan tak mati ke? Mati juga tuan-tuan. Duduk atas tilam kat rumah pun boleh mati. Duduk di medan jihad pun boleh mati tuan-tuan. 2-3 hari lepas tuan-tuan, saya dapat mesej daripada sahabat di Syria, di Suria tuan-tuan. Sahabat-sahabat kita di sini tuan-tuan, hak pergi sana di kalangan ustaz-ustaz kita, penuh kuliah di kawasan kita, nama Al-Fadhil Ustaz Lutfi. Masa tu saya dapat mesej tuan-tuan, dia tengah koma tuan-tuan. Dan ada salah seorang di kalangan kumpulan mereka tuan-tuan daripada Kedah, dah gugur syahid tuan-tuan. Gugur syahid tuan-tuan. Syahid. Gambar ada dalam handphone saya. Saya tak bawa handphone malam ni.
Duduk macam ni saya tengok tuan-tuan. Macam tengah tidur tuan-tuan, senyum je, gugur syahid tuan-tuan. Salah seorang daripada rakyat kita di sini tuan-tuan, yang tanam modal untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sahut cabaran tuan-tuan. Dunia semasa hari ni tuan-tuan, jarang biji mata kita nak dapat orang-orang macam ni tuan-tuan. Tinggal kampung halaman, tinggal anak isteri tuan-tuan, dalam keadaan persiapan dah cukup tu, dengan redha keluarga, dia pergi tuan-tuan. Dan itulah yang dicarinya tuan-tuan. Mati di jalan Allah, syahid di jalan Allah merupakan cita-cita tertinggi mereka dan juga cita-cita tertinggi kita semua. Sepatutnya macam tu tuan-tuan. Macam tu. Pasal mereka mati tu bukan kerana mempertahankan dunia tuan-tuan. Mereka mati pertahankan agama. Mereka mati pertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tuan-tuan. Ada jenis macam tu. Itulah yang menjadi penyebab tuan-tuan, Nabi bila mana bangkit golongan-golongan macam ni tuan-tuan, Nabi antara orang yang tersenyum satu masa nanti. Nabi orang yang paling gembira ada di kalangan umatku. Walaupun aku dah wafat 1400 tahun yang lalu, tetapi kefahaman itu tetap meresap masuk di dalam jiwa-jiwa mereka. Sampai mereka berani mempertaruhkan jiwa mereka, jasad mereka demi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Gugur syahid tuan-tuan. Syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah kita juga tuan-tuan ke arah tu. Kita buat pada mampu tuan-tuan. Tak mampu nak pergi medan jihad tuan-tuan, kita berjihad lawan hawa nafsu tuan-tuan. Angkat kain selimut tuan-tuan, waktu subuh, wang kain selimut letak tepi tuan-tuan, bersihkan diri, pergi masjid tuan-tuan. Lawan hawa nafsu kita tuan-tuan. Tak boleh lebih-lebih tuan-tuan kita buat, biar label kita tuan-tuan. Tak sampai satu tahap nak pergi sana tuan-tuan, kita buat label kita pada hari ini tuan-tuan, dengan kemampuan yang ada pada kita, di samping kita terus berdoa pada Allah. Dan adalah ia tempat mencari bekal bagi perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan yang sangat panjang ni perjalanan akhirat. Mana tempat cari bekal tadi? Dunia tuan-tuan. Di dunia ni lah tempat yang kita cari bekalan, iaitu perjalanan ke negeri yang kekal. Mana negeri kekal? Akhirat lah. Kerana firman Allah Ta'ala. Hak ni baru masuk tajuk hak benar tuan-tuan. Kita berhenti setakat tu baru ni. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Artinya, dan menuntut bekal oleh kamu, maka bahawasanya sebaik-baik bekal bagi kamu perjalanan akhirat. Bagi perjalanan akhirat itu menjunjung perintah Allah dan menjauhkan akan larangannya. Dalam terjemahan lain, ni terjemahan lama, terjemahan baru hak saya pula. Carilah bekalan, berbekallah kamu. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah bekalan takwa. Apa itu takwa? Dia terjemah terus dalam kitab ni tuan-tuan. Takwa ni buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Tu sebaik-baik bekalan. Bila masa dalam ruangan kita hidup dunia ni, kita ikhtiarkan, paksa diri. Kalau tak boleh buat dengan ikhlas sekalipun, peringkat awal, paksa diri tuan-tuan. Paksa diri untuk nak buat segala perintah Allah Ta'ala. Sebab lama-lama dia akan datang ikhlas tuan-tuan. Paksa. Nak dapat perkara tu tadi tuan-tuan. Buat yang disuruh, lepas tu tuan-tuan, paksa diri kita untuk tinggal yang dilarang. Tinggal. Dah buat yang disuruh, Allah Ta'ala suruh sembahyang, suruh puasa, zakat, haji, tutup aurat, baca Quran, semua benda sunat, semua benda wajib kita boleh buat dah, qadar mampu kita. Ingat, tak akan selesai tuntutan tadi tuan-tuan, kecuali dengan kita boleh tinggal ke kejahatan ataupun larangan Allah. Sempurnanya tuntutan ini tuan-tuan, dengan kita buat yang disuruh, pastikan kita dapat tinggal juga yang dilarang, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kerana paksaan daripada mana-mana pihak. Kita buat lillahi ta'ala. Dan tiada binasa melainkan mereka yang melalaikan akan dia oleh dunia daripada akhirat. Ni tuan-tuan, orang yang akan binasa tak lain dan tidak bukan orang yang dilalaikan oleh dunia daripada mempersiapkan diri untuk
akhirat. Binasa tuan-tuan. Binasa kita bila mana kita sibuk dengan dunia, lupa akhirat, tu jalan-jalan binasa. Walaupun kita kaya-raya hari ni, walaupun hari ni kita lah juara, tapi tuan-tuan, kedudukan tadi tuan-tuan seolah-olah tuan-tuan menggambarkan kehidupan kita hanya syurga dunia semata-mata. Dunia ni tuan-tuan bukan syurga kita. Syurga siapa ni? Dalam satu hadis Nabi bagi tahu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi orang-orang beriman. Orang beriman macam kita ni, walaupun label masing-masing lah individu nafsi-nafsi tuan-tuan, ni penjara, tempat penjara bagi kita. Tak boleh, maksud penjara tak boleh buat sewenang-wenang. Kita ni bawah kawalan, ada yang mengawal kita. Ada undang-undang di dunia ni tuan-tuan. Ada peraturan yang sepatutnya kita ikut. Sebab tu diistilahkan oleh Nabi dunia ni sebagai penjara bagi muslim mukmin, orang-orang yang beriman. Penjara. Nak buat ni tak boleh. Nak minum arak tak boleh. Nak berzina tak boleh. Semua tak boleh hari ni. Banyak tuan-tuan larangan-larangan. Bolehnya bila? Wajannatul kafir tuan-tuan. Dunia ni penjara bagi orang beriman, dan pada masa sama syurga bagi orang kafir. Bagi orang kafir dia tidak ada halal haram dalam bab kita cerita tuan-tuan. Arak ke, zina ke, hentam sajalah. Tak ada masalah apa. Kita sabar sekejap tuan-tuan. Masa bila ni? Masa hidup dunia sabar. Lepas ni tuan-tuan nak minum arak, silakan. Bila masa? Masa dalam syurga nanti bukan sebotol arak. Tak payah beli. Bukan satu gelas, bukan satu botol. Macam-macam jenama ada tuan-tuan. Jenama hak tak ada atas dunia ni tuan-tuan. Sekali minum, dia ada siap dengan sungai arak tuan-tuan. Bukan sebotol, dua botol. Dia bagi sungai arak tuan-tuan. Sekali minum, rasa lain. Sedap tuan-tuan. Lazat. Minum kali kedua, lebih sedap. Biar betul. Kalau kita minum di dunia, tapi jangan minum arak di dunia ni tuan-tuan. Minum benda lain lah di dunia. Kita beli teh tarik tuan-tuan. Order teh tarik tuan-tuan. Kali pertama kita pergi rasa macam ni. Pergi kali kedua, lain pula rasa tuan-tuan. Kena-kena orang lain tukang buat tadi, tukang bancuh tadi. Lain dah rasa. Kita berkata, ini macam tempat lain pula. Tak sama dengan orang biasa. Tu dunia. Akhirat tuan-tuan, minum kali pertama sedap dah. Tak boleh nak banding dah dengan dunia. Tak ada bandingan dengan dunia. Sebab tu disebut tuan-tuan, syurga ni macam mana? Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Syurga macam tu. Perkara yang tak pernah dilihat oleh mata, hak kita tengok di dunia. Itu dunia tuan-tuan. Syurga tak pernah tengok lagi. Wala uzunun sami'at, tak pernah didengari oleh telinga kita. Hak kita dengar hari ni tu rasa sedap, merdu. Tu dunia, suara dunia tuan-tuan. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di lubuk hati manusia. Tak pernah tuan-tuan. Hak terlintas tu lintasan dunia. Lintasan dunia. Hak akhirat, ya Allah tuan-tuan. Dalam syurga nanti tuan-tuan, jauh lebih hebat tuan-tuan. Tak ada banding dengan dunia hari ni tuan-tuan. Nampak? Tu dia. Sebab tu kena usaha lebih sikit tuan-tuan. Nak dapat benda hebat ni tuan-tuan, kena usaha lebih. Sabar lebih sikit tuan-tuan. Arak dunia ni tuan-tuan, haram hari ni. Allah Ta'ala nak bagi tuan-tuan, yang lebih hebat lagi tuan-tuan. 99 kali lagi tuan-tuan di sana tuan-tuan, dalam keadaan dengan limpah rahmat kurniaan Allah Ta'ala. Sekali minum lazat, dua kali lagi lazat, lagi lazat, lagi lazat. Tak akan sama dengan pertama, kedua tadi. Hebat rasa tuan-tuan. Itulah nilai di syurga. Hebat tuan-tuan. Seterusnya, dan melupakan akan dia oleh segala kesedapannya daripada perjalanannya, seperti seorang musafir di dalam hutan. Dunia ni tuan-tuan, bila mana kita sibuk dengan dunia, kita jadi leka dengan dunia. Betul tak? Leka tuan-tuan. Leka.
Contohnya kita berkawan di dunia ni. Kita berkawan. Sebab tu Nabi suruh pilih kawan. Nabi kata an-nasu ala dini khalilihi. Manusia ni terletak di bawah agama sahabat-sahabat dia, rakan-rakan taulan dia, hak dia duduk berkawan sehari tengah hari 24 jam tu. Ke mana dia pergi dengan siapa? Kena tengok balik tu. Lalu Nabi kata falyanzur man yukhalilhu au kama qala. Maka hendaklah kamu tengok dengan siapa kamu berkawan. Pasal apa? Pengaruh besar duduk di belah kawan. Kalau kita berkawan dengan kaki surau, kaki masjid, tuan-tuan, dia akan bagi jadual kuliah pada kita. Betul tak? Dia akan cerita jadual kuliah malam ni dia. Besok ni dia. Tak ada masjid ni, tak ada surau ni, dia bagi tempat lain. Dia akan kongsikan pada kita, dia akan share perkara-perkara kebaikan pada kita. Pasal apa? Pasal ni orang surau, ini orang masjid, tuan-tuan. Ni remaja masjid, tuan-tuan. Tapi kalau kita berkawan dengan kaki mana pula? Kaki motor. Kaki motor ni tak ada fikir lain, tuan-tuan. Dia fikir nak berjalan. Dia fikir hari Minggu ni nak pergi mana? Hari Minggu ni nak pergi mana? Nak berkelah di mana? Nak pergi cerating ke mana, tuan-tuan? Pergi buat perancangan, tuan-tuan. Hak ni bahagian apa, hak ni bahagian apa. Duduk rancang bagaimana nak seronok, tuan-tuan, dengan motosikal tadi, tuan-tuan. Ada jadi macam tu. Sebab tu kita hari ni bersama juga. Kalau kita silap pilih kawan, kita akan leka. Kalau kita silap pilih dunia tadi, tuan-tuan, lebih-lebih, tuan-tuan, kita akan leka juga, tuan-tuan. Leka, tuan-tuan. Sebab tu di samping kita sibuk dengan dunia, ingat, tuan-tuan, kita ni akan mati, dan jangan leka sangat, tuan-tuan. Sebab tu penting kawan ni. Bila mana kita pergi berjabat, bila mana kita berkawan, kawan tadi kan tegur kita. Kita leka sikit, dia tegur kita, tuan-tuan. Tegur, ada tegur menegur masa tu. Dan orang yang cinta akhirat ni, tuan-tuan, bila mana dia berkawan kerana Allah, bertemu kerana Allah, bila mana orang tegur dia seronok. Kita hari ni orang tegur kita, seolah-olah kita nampak orang cari silap kita. Kita nak marah pula. Salah. Kedudukan tadi, tuan-tuan, bila mana orang tegur kita, kita kena rasa seronok. Kalau bukan kerana teguran dia ni, kita kemungkinan leka lebih jauh, sesat lebih jauh lagi. Kemungkinan dengan sebab teguran ini, kita alhamdulillah dah balik pangkal jalan, dah tahu nilai-nilai kehidupan, bagaimana persiapkan diri untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Contoh ni, tengok sahabat kita ni, dua orang pernah sebelum ni pernah ada, tuan-tuan? Tak ada, tuan-tuan. Bukan terus jadi sahabat surau, tuan-tuan. Bukan terus jadi, tuan-tuan. Selepas kita tengok, tuan-tuan, kita bagi sikit benda-benda yang boleh menarik minat anak-anak muda, tuan-tuan. Bila mana Allah Ta'ala bagi ruang, tuan-tuan, kita tengok pada hari ni kebangkitan generasi muda pada hari ni. Bila mana kita cari program-program yang sesuai, kita pasak. Kerana kita tahu, tuan-tuan, kehidupan kita 20 tahun akan datang, siapa dia? Pemuda-pemuda zaman kita hari ni, tuan-tuan. Pemuda ni tiang negara, tuan-tuan. Pemuda-pemuda ni tiang negara. Kalau rosak orang muda, tuan-tuan, jangan harap masa depan kita nanti, tuan-tuan, lebih teruk daripada hari ni, tuan-tuan. Sebab tu kita nak, tuan-tuan, generasi-generasi kita hari ni, pastikan orang-orang muda, tuan-tuan, biar ada tempat sama-sama dengan orang tua, tuan-tuan. Walaupun nampak terpinggir, tuan-tuan, ramai-ramai orang pencik Melaka ni, macam mana kita ni, Yalah, memang di masjid-masjid ni ramai orang pencik, tuan-tuan. Ramai orang pencik. Kalau dulu-dulu, generasi dulu, hak bagi kuliah ni semua ayah-ayah kita Melaka, betul tak? Semua ustaz-ustaz yang berumur Melaka, 2-3 menjak ni lah, tuan-tuan. Macam-macam, tuan-tuan, tampil pada hari ni, tuan-tuan. Ada hak umur 21 tahun, ustaz budak panggil. Nak gambarkan, tuan-tuan, umur muda hari ni, kita panggil ustaz budak hari ni, tuan-tuan. Budak lagi, mengajar dah, tuan-tuan. Mengajar siapa? Mengajar orang tua. Tak apa. Semarak tu dah bertukar dah, corak tadi, tuan-tuan. Ada hak balik daripada Timur Tengah, daripada Mesir, daripada Jordan, daripada macam-macam negara Arab, tuan-tuan. Balik sini, tuan-tuan. Tempat-tempat tadi, tuan-tuan, dah kita isi seiring dengan ayah-ayah kita. Kalau sebelum ini, tuan-tuan, corak penyampaian, tuan-tuan, corak lama. Ilmu juga.
Tapi hari ni kita jalan seiring. Orang muda dengan orang tua. Kita tak biarkan, kita tak jatuhkan orang tua-tua, ayah-ayah kita, ustaz-ustaz kita yang lama-lama, kita nak belajar. Pada masa yang sama tuan-tuan, kita nak tarik orang muda pada hari ni tuan-tuan. Biar ustaz-ustaz muda pun jalan seiring juga tuan-tuan pada hari ni. Kita nak perkara ni tuan-tuan, nilainya tuan-tuan bukan hari ni. Bukan hari ni tuan-tuan. Usaha kita ni bukan hari ni kita nak tengok tuan-tuan. Kalau nampak hari ni alhamdulillah. Kita nak tengok 5 tahun, 10 tahun akan datang. Tu nilai tu. Kita nak tengok besar kemungkinan tuan-tuan 10 tahun akan datang. Kemungkinan sahabat-sahabat kita yang muda-muda hari ni tuan-tuan duduk depan ni, tempat saya duduk ni. Saya dekat mana pula? Saya duduk kat tiang tu tuan-tuan. Kita tukar dengar pula tuan-tuan lepas ni tuan-tuan. Lepas ni orang-orang muda tuan-tuan duduk tempat kita pula tuan-tuan. Kena macam tu. Walaupun nampak betul ke ni nak sampai lepas ni nak boleh jadi ustaz. Benda ni jangan kita sempitkan fikrah kita tuan-tuan. Benda yang tidak mustahil pada sisi Allah, apabila benda harus pada sisi Allah, maka semua boleh jadi. Semua boleh jadi tuan-tuan. Sejahat mana pun kita sebelum ini, bila mana kita berubah balik pakai jalan tuan-tuan, besar kemungkinan tuan-tuan, sekalipun kita orang yang paling teruk sebelum ini, besar kemungkinan kita orang yang paling hebat dalam masyarakat tuan-tuan. Nak bimbing masyarakat, bagi kesedaran dalam masyarakat. Seperti mana Sayyidina Umar? Sayyidina Umar sebelum Islam siapa dia? Semua orang tahu tuan-tuan. Hak bunuh anak hidup-hidup, hak tanam anak hidup-hidup. Tetapi selepas muluk Islam, Allahu Akbar, Umar orang yang hebat tuan-tuan. Sebelum Islam tuan-tuan, Umar orang hak bunuh Nabi tuan-tuan. Nak pergi bunuh Nabi, buat perancangan nak pergi bunuh Nabi, bawa pedang tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, selepas Islam tuan-tuan, Umar orang yang paling sayang pada Nabi tuan-tuan. Tengok perubahan. Sebab tu apabila sejarah bagi tahu dah macam tu pada kita, dah bentang macam tu pada kita, semua hak berlaku dalam masyarakat kita hari ni tuan-tuan, benda yang tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, untuk nak bangkitkan generasi-generasi kita hari ni. Walaupun bukan daripada pendidikan pondok, walaupun bukan daripada sekolah agama, tetapi tuan-tuan, dengan usaha yang gigih, dengan usaha yang jitu, dengan istiqamah berterusan tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan, mereka ni akan bangkit satu masa nanti tuan-tuan. Kita nak gelombang ni tuan-tuan, ada di dalam masyarakat kita, khususnya di negeri kita tuan-tuan. Kita nak tengok. Dan melupakan akan dia oleh segala kesedapan. Kita tuan-tuan jangan sampai kita lupa untuk nak buat akhirat, nak persiapan akhirat ni. Bila mana kita seronok, bila mana kita dalam kelazatan tuan-tuan, kita akan lupa diri kita. Kita ni tuan-tuan bukan macam ni dulu. Kita ni tuan-tuan bukan senang lena hari ni. Macam hari ni tuan-tuan, kita mula dulu tuan-tuan, asal kejadian kita dulu. Kalau kita belik sejarah lampau kita tuan-tuan, asalnya daripada setitik air mani. Kita asal daripada tanah. Asal kejadian Adam tu daripada tanah tuan-tuan. Asal kita tuan-tuan, hasil perkongsian hidup mak ayah kita tuan-tuan. Hasil perkongsian hidup mak ayah kita, hasil daripada setitik air mani yang jijik tuan-tuan. Kalau jatuh ke tanah, ayam pun tak sanggup nak patuk tuan-tuan. Itik pun tak sanggup nak sudu. Tetapi tuan-tuan, kita hari ni kadang-kadang lupa kedudukan kita yang asalnya macam tu. Tiba-tiba bagi pangkat, bagi ketinggian, lupa dah kita. Lupa siapa kita tu. Sebab tu jangan lupa hakikat kita daripada awal dulu macam mana kedudukan kita tuan-tuan. Sebab tu kena syukur pada Allah. Bila mana kita daripada setitik air mani, bila mana kita daripada tanah, tiba-tiba dengan limpah rahmat Allah, kita tampil hari ni dengan penuh kehebatan, dengan rupa parah yang hebat. Semua hebat tuan-tuan kejadian Allah Ta'ala. Maka perkara ni kena zahirkan tanda syukur. Tanda syukur ni jangan kita leka. Ni sebab kita hidup dunia, jangan leka dengan dunia tadi. Bagi nikmat, syukur tuan-tuan. Bagi nikmat kesihatan, guna kesihatan tadi untuk agama Allah. Bagi kekayaan, guna kekayaan tadi untuk bersedekah, wakaf dan seumpama. Bagi pangkat, guna pangkat tadi tuan-tuan untuk nak pastikan orang dengar cakap kita bila mana kita berpangkat tadi, dengar dalam bab membangunkan agama Allah. Jangan guna pangkat untuk kepentingan peribadi kita.
bahkan guna pangkat untuk nak jatuhkan agama Allah. Jangan sekali-kali, tuan-tuan. Pasal kita hari ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi pinjam semua ni. Pinjam ni. Lepas ni boleh tarik balik tak? Tarik balik. Bila-bila masa boleh tarik balik, tuan-tuan. Tarik balik. Sebelum ditarik balik, lebih baik kita bersyukur. Pasal apa syukur? Pasal syukur tu pengikat nikmat. Syukur ni seolah-olah kita ikat nikmat tadi, tuan-tuan. Kita ikat bagi kemas dan dia tak berlalu pergi. Bila mana kita bersyukur. Kita berterima kasih pada Allah seolah-olah kita ikat, kita mangga. Kita kunci nikmat tadi supaya dia tidak berlalu pergi. Kena macam tu. Seperti seorang yang musafir di dalam hutan dengan orang ramai. Ini ibarat daripada pengarang. Maka melihat ia buah-buahan di dalam hutan ini. Ia musafir ramai-ramai, tengok-tengok ada buah rambutan. Tengah masak, tuan-tuan. Merah. Tengah-tengah hutan tu. Jalan ramai-ramai, satu kumpulan. Tengok-tengok. Dia ni dah bertahun-tahun tak rasa rambutan. Contoh ni. Maka bersungguh-sungguh ia memakan buah-buahan itu. Lalu dia pun tak pernah. Lama dah bertahun-tahun tak rasa rambutan. Lala sekali dia panjat bersungguh-sungguh makan rambutan tadi. Hingga ketinggalan ia daripada kawannya. Lala sekali duk kalut-kalut. Sibuk duk panjat rambutan. Lala sekali, tuan-tuan, dia tak sedar, tuan-tuan, kawan-kawan dah tinggal, tuan-tuan. Jangan kita tertinggal macam tu, tuan-tuan. Maksudnya, jangan kita tertipu dengan dunia. Kenapa? Kerana nikmat yang sebenarnya bukan di dunia. Di mana? Di akhirat. Jangan tertipu dengan rambutan yang masak ranum tadi. Kenapa? Kerana perjalanan kita masih jauh. Ni sebuah pada cerita dalam ni. Nikmat sebenar bukan nikmat kekayaan di dunia. Nikmat sebenar bukan pangkat darjat di dunia. Di mana kedudukan benar? Di akhirat, tuan-tuan. Di akhirat, tuan. Sebab tu nilai akhirat, Allah Ta'ala nilai kita, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu pada sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Tak kira lah siapa kita di dunia, berpangkat ke, tak berpangkat ke, kaya ke, biasa ke, yang pasti kita orang yang paling bertakwa. Kena usaha ke arah ketakwaan. Sebab itu nilai darjat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesat ia dan menerkam akan dia oleh binatang yang buas. Bila mana dia ditinggal di dalam hutan seorang-seorang, tuan-tuan, dia sesat. Dalam sekali, tuan-tuan, dia mati, diterkam oleh binatang buas. Sama juga dengan kita ni, tuan-tuan. Sama juga kita apabila kita terberdaya dengan dunia, dalam sekali kita ditenggelamkan oleh keseronokan dunia, kelazatan dunia. Dalam sekali orang nak apa pun, nak kuliah ke, nak berjemaah ke, lantak dia je. Janji dia tak ganggu kita, kan. Kalau ganggu, sebab tu ada setengah-setengah tempat, tuan-tuan. Bila mana kita buka mic luar ni, tuan-tuan, dia duduk sebelah masjid, tuan-tuan. Bila mana kita kuliah, bunyi kuat sikit, dia marah, tuan-tuan. Dalam sekali dia buat surat layan, tuan-tuan. Suruh kurang sikit. Ataupun guna dalam saja, dia kata. Kita balik kerja penat-penat, jalan jam lagi, hujan lagi, tiba-tiba, tuan-tuan, menusuk masuk di telinga ni. Tu dia, tuan-tuan. Ni orang yang dah dirosakkan dengan dunia. Sepatutnya, tuan-tuan, biar kita balik lambat, nak buat macam mana, kan? Paling-paling kurang, tuan-tuan, dengar juga walaupun duduk di rumah. Moga-moga, tuan-tuan, satu masa nanti kita bukan sekadar dengar di rumah, kita pun boleh join sekali. Tapi tidak berlaku macam tu. Bila mana tenggelam dengan dunia, dia marah. Pengurusi masjid kena marah, pengurusi surau kena marah, tuan-tuan. Tak puas hati dah masa tu, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dah tenggelam, dah rosak dengan dunia. Kemungkinan hatinya dah jadi keras, kemungkinan hati dah jadi membatu, hati berpenyakit, dah kemungkinan kadang-kadang hati tu dah jadi mati dah. Tu kita takut benda-benda gitu, tuan-tuan. Sesak dengan dunia. Seterusnya. Dan ketahui olehmu bahawasanya barang siapa menyangka ia akan badannya berlumur dengan dunia. Dia menyangka badan dia ni berlumuran dengan dunia dan hatinya kosong dan bersih daripadanya. Nascaya telah menipu akan dia oleh syaitan. Bila mana kita rebut dunia lebih-lebih, tuan-tuan, memang dia tahu keluar pagi, balik petang. Keluar pagi, balik malam. Dia tahu dia sibuk dengan dunia. Tapi hatinya kosong
dan hatinya kosong dan bersih daripada dunia. Kata pengarang kitab ni, kalau hatinya kosong daripada dunia, semangat cinta dunia, maka nascaya telah menipu akan dia oleh syaitan. Dia kena tipu dia ketika tu, tuan-tuan. Ghalib orang yang sibuk dengan dunia ni, pasal apa dia sibuk dengan dunia? Dengan sebab hatinya dah terpaut dengan dunia. Hatinya dah penuh dunia ketika tu, tuan-tuan. Mana mungkin orang yang di luarannya cinta dunia, sibuk dengan dunia, hatinya tak sibuk, tak cinta dunia. Mana mungkin, tuan-tuan. Maka ketika tu dia sudah terpedaya dengan bisikan syaitan ketika tu. Syaitan dah berjaya ketika tu, tuan-tuan. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama mathalu sahibid dunya kal mashi fil ma'i hal tastati'u alladhi yamshi fil ma'i an la tabtalla qadamahu. Artinya, hanya sahaja bandingan yang mempunyai dunia seperti berjalan pada air. Orang yang sibuk dengan dunia ni seolah-olah dia berjalan dalam air. Dia berjalan pada air, berjalan atas air. Adakah kuasa yang berjalan pada air bahawa tiada basah oleh dua tapak kakinya? Mana mungkin orang yang berjalan atas air, jalan dalam air, dia tak basah kaki? Mana mungkin? Macam mana keadaan sekalipun, mesti ada basah walaupun sedikit, tuan-tuan. Dan diceritakan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, halaluha hisabun wa haramuha an-nar. Artinya halal daripada dunia itu sebab bagi dihisab, diperiksa pada hari kiamat, dan yang haram daripada dunia sebab bagi seksa dengan api neraka wal iazubillah. Dunia, tuan-tuan. Waktu mana mungkin bila mana kita sibuk dengan dunia, kita tidak terpengaruh dengan dunia. Tapi kalau kita dah benda awal-awal, insya-Allah, tuan-tuan. Kalau kita turun tadi dengan niat di hati, keluar pagi di rumah tadi, tuan-tuan, kita niat di hati nak cari rezeki yang halal, nak bela ahli keluarga kita, nak besarkan anak kita, nak pastikan anak kita membesar dengan saluran syariat, maka biarlah dalam keadaan itu, tuan-tuan, kita buat adab-adab yang betul. Kalau kita tak nak kita terpengaruh dengan dunia, kita mula seperti mana Nabi mula. Macam mana Nabi mula, tuan-tuan? Nabi ajar kita, tuan-tuan, bila mana kita berpagi-pagi, selain daripada kita dah bangun pagi-pagi, tuan-tuan, kalau boleh bangun sebelum subuh bangun dah, buat tahajud dulu ke. Lepas tu dah selesai solat subuh dah, selesai dah. Kalau boleh mula dengan Quran, tuan-tuan. Mula dengan Quran, tuan-tuan. Kita buat persiapan awal kita, tuan-tuan, selepas solat subuh, mula dengan Quran. Paling-paling tak ada baca Yasin, baca Al-Waqiah, tuan-tuan. Lepas ni nak cari rezeki ni kita ni, tuan-tuan. Lepas subuh ni, baca Al-Waqiah. Al-Waqiah ni, tuan-tuan, siapa-siapa diamal, tuan-tuan. Waqiah ni pada setiap hari, lebih-lebih lagi, tuan-tuan, pada waktu pagi ke waktu malam ke, tuan-tuan, insya-Allah dia hidup dijamin oleh Allah Taala. Tak akan apa-apa orang macam ni, tuan-tuan. Tak apa-apa, tuan-tuan. Lepas tu, tuan-tuan, bila mana kita pergi, jangan lupa solat sunat duha. Baru kita tak pengaruh dengan dunia dan rezeki kita dapat tu jadi cukup, tuan-tuan. Pasal apa cukup? Jadi barakah, tuan-tuan. Hak tu hak kita nak. Sunat duha jangan tinggal, tuan-tuan. Sibuk macam mana sekalipun jangan tinggal. Nak mula tu senang ke susah? Susah, tuan-tuan. Punya susah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba buat. Nak tahu susah macam mana. Tapi buatlah ke depan saya ni. Saya kenal muka buat dah, tuan-tuan. InsyaAllah buat, tuan-tuan. Kalau hak tak mula lagi, tolong, tuan-tuan. Lawan nafsu kita. Mulalah, tuan-tuan. Kalau kita nak berkatkan rezeki kita, tuan-tuan, nak cukupkan pendapatan kita, mulalah, tuan-tuan. Istiqamahlah dengan amalan-amalan hak Nabi bagi tahu. Pasal Nabi buat ni, tuan-tuan, Nabi nak tunjuk ajar kita. Bukan semata-mata Nabi buat untuk diri Nabi. Nabi nak ajar, Nabi nak ajar kita umat dia, tuan-tuan. Kalau kita buat macam Nabi buat, maka kita dapat rahmah yang sama, keberkatan yang sama kita dapat, tuan-tuan. Walaupun kita bukan seorang Nabi.
Buat tuan-tuan. Walaupun pada peringkat awal susah tuan-tuan. Susah sungguh nak buat tuan-tuan. Kadang-kadang kita sibuk dah terlepas dah. Tengok dah azan Zuhur. Duha tak buat hari ni, tak apa, bukan apa pun, sunat je. Tengok. Siapa berjaya masa tu? Syaitan berjaya masa tu tuan-tuan. Kita kata sunat je, bukan wajib pun. Tengok tuan-tuan. Walha tuan-tuan, darjat kita sebagai orang awam tak akan naik kepada darjat orang yang soleh kecuali kita istiqamah dengan amalan sunat. Nak naik tu susah tuan-tuan. Syaitan ni dia kata ni, nak istiqamah ni, dia cari jalan, dia sibukkan kita dengan kerjaya, dengan permainan, macam-macam sibuk tuan-tuan. Lalas sekali terlepas. Terlepas tuan-tuan. Kadang-kadang masa nak buat tu punya mengantuk masa tu tuan-tuan. Tidur dulu. Lalas sekali sedar bila masuk. Orang dah azan. Azan Zuhur dah. Allahu Akbar tuan-tuan. Tu zaman kita hari ni tuan-tuan. Sebab tu lawan Lawan tuan-tuan. Saya pun sama juga tuan-tuan. Sama je kita lebih kurang je. Nak istiqamah tadi tuan-tuan. Saya pun kadang-kadang dah sibuk, kadang-kadang Allahu Akbar, susahnya nak buat. Tapi kita fikir benda ni tuan-tuan, antara pesanan tuan guru tuan-tuan, antara hak Nabi bagi tahu tuan-tuan, hak Nabi tak pernah tinggal 2 rakaat solat sunat duha. Solat sunat duha paling ringkas tu. Hak mampu lebih lagi silakanlah, tapi paling-paling tak ada 2 rakaat. Masa saya belajar di pondok dulu, seorang tuan guru tuan-tuan, nama dia Syekh Wazir tuan-tuan. Kita panggil Syekh. Lama belajar di Mekah tuan-tuan. Dia ni saya duk perhati tuan-tuan, bila mana dalam pukul 9.30, pukul 10 tuan-tuan, masa kita berhenti rehat tuan-tuan, dia tak gaduh nak pergi makan kantin tuan-tuan. Tak sibuk nak pergi makan. Dia pergi mana dulu? Dia dah makan dah tadi tuan-tuan, pagi-pagi tadi. Dia pergi mana? Dia pergi masjid. Sebab dalam kawasan pondok tu ada satu masjid yang sekarang tengah buat baru pula tuan-tuan. Kalau saya duduk umur dalam bulan Ramadan baru-baru ni tuan-tuan, tuan perasan? Di masjid tu tengah buat lagi sekarang, tak siap lagi tu. Dia pergi masjid ni tuan-tuan. Hari ni dia solat sini. Saya tuan-tuan, benda-benda pelik hak tuan guru buat, kita suka nak cari tuan-tuan. Sebab kita pergi nak belajar sungguh di pondok. Kita tengok tu guru seorang ni, masa ni dia berjalan pergi masjid, kita pergi tengok. Curi tengok tuan-tuan. Tengok. Hari ni dia semayang hujung sini. Lepas tu besok pula dia pergi sujud sini. Lusa hujung ni. Lalas sekali saya mari tanda tanya, pasal apa lain-lain tempat? Dia istiqamah tiap hari dah macam tu. Saya pun satu masa tak ada orang, saya tanya. Kata pasal apa tuan guru? Semalam saya tengok sana, hari ni sini. Lain-lain tempat semua tu. Dah berapa lama saya perhati. Dia kata, awak ni suka perhatilah, kata. Yalah, saya mari ni, kata. Saya anggap, apabila saya tinggal mak ayah saya di rumah, mak ayah saya di sini ialah guru-guru saya. Dia pun cerita. Dia kata setiap tempat yang kita duduk dalam masjid ni akan jadi syiar, akan jadi saksi betapa ibadah kita di hadapan Allah Ta'ala suatu hari nanti. Oh, macam tu rupanya. Kita dah nak buat dah benda tu tuan-tuan. Kita tambah saham-saham lain tuan-tuan. Hak ni jadi saksi. Dalam sekali dia bagi tahu pada saya tuan-tuan. Dia kata minta kalau kita nak hebat pada pandangan Allah, pada pandangan masyarakat, nak jadi orang yang hebat, cukup punca pencarian kita. Jangan tinggal solat sunat duha tuan-tuan. Mula daripada situlah tuan-tuan, saya tanam dalam diri untuk nak istiqamah solat sunat duha. Selepas dia pasak gitu, kita pun lawan hawa nafsu. Susah macam mana pun terus kekalkan solat sunat duha tuan-tuan. Insya-Allah kita hidup dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan tak percaya, buatlah. Nak dapat rasa seronok macam mana, silakan tuan-tuan. Cuma saya sendiri tuan-tuan, Allah susahnya tuan-tuan hari ni. Bila mana ada anak, bila mana ada isteri, bila mana kita berkerjaya sendiri tuan-tuan, dah sibuk tuan-tuan. Kadang-kadang terlepas pun ada tuan-tuan. Ada jadi macam tu. Terlepas buat macam mana terlepas? Boleh qada tak? Dalam bab ni tuan-tuan, bila mana kita istiqamah dengan satu-satu bab, ada ulama bagi tahu bila kita boleh qada. Boleh qada, tapi niat sunat juga tuan-tuan. Kita tanam dalam diri kita seolah-olah kita perwajibkan pada diri kita. Tapi nak tengok pukul 3 dah tak solat sunat duha hari tu. Boleh solat sunat duha tetapi niat qada tuan-tuan, waktu yang terlepas tadi. Boleh.
Tu bagi orang yang betul-betul istiqamah. Tapi bagi orang hak tak istiqamah nak kata tak jadi dan tak boleh. Sebab dia ni bukan benda wajib, tuan-tuan lah. Boleh kita lawan nafsu, tuan-tuan. Saya minta juga tuan-tuan doa pada saya, tuan-tuan, supaya Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk beramal. Di samping kita beramal untuk diri kita masing-masing, kita doalah sama-sama kita, tuan-tuan, supaya kekuatan tu dapat pada kita semua. Diceritakan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, halaluha hisabun wa haramuha an-naru. Artinya yang halal daripada dunia itu sebab bagi dihisap, diperiksa pada hari kiamat nanti. Yang halal, tuan-tuan, dihisap panjang lebar, tuan-tuan, di akhirat nanti. Hak halal dah, tuan-tuan. Abdul Rahman bin Auf ni salah seorang yang dijamin syurga. Antara 10 orang di kalangan sahabat Nabi hak masuk syurga. Nabi bagi tahu ni Abdul Rahman ni antara orang yang dijamin syurga. Dalam ramai-ramai tadi, siapa hak paling lambat sekali masuk syurga? Abdul Rahman lah orang hak paling lambat sekali masuk syurga, tuan-tuan. Di kalangan ramai-ramai, tuan-tuan, Abdul Rahman hak paling lambat. Kajian lambat tadi pasal apa tu? Pasal kaya. Kaya Abdul Rahman ni bukan dia curi harta orang. Dia bukan pergi merampok. Kerjaya Abdul Rahman ni seorang saudagar yang berjaya. Seorang saudagar yang berjaya, tuan-tuan. Tak pernah tinggal solat. Tak pernah tinggal berjemaah, tuan-tuan. Berjemaah, tuan-tuan. Berterusan jemaah. Orang hebat dah ni. Tiba-tiba syurga, tuan-tuan, dijamin dah. Walaupun dijamin, tuan-tuan, Abdul Rahman antara yang akhir di kalangan para sahabat tadi yang dimasukkan dalam syurga. Pasal apa tu? Hisabnya panjang lebar. Muhasabahnya ketika tu 1 dirham ni daripada mana dan dibelanjakan ke mana? Itu macam tu, tuan-tuan, kedudukan dia. Maknanya disebutkan dalam hadis ni, dia kata yang halal daripada dunia itu sebab bagi hisab, diperiksa pada hari kiamat. Jadi hisab panjang lebar lah, tuan-tuan. Kena hisab satu-satu, tak tertinggal, tuan-tuan. Tak tertinggal. Tu yang jadi lama tu. Tapi kalau dah tak ada, nak hisab macam mana? Pendek lah, kan? Sebab tu jangan lebih-lebih. Tapi kalau lebih-lebih pun jangan langgar syariat. Ikutlah contoh Abdul Rahman bin Auf, tuan-tuan. Ikut jejak langkah tu. Tapi kita ni hebat-hebat belaka ni, tuan-tuan. Kaya-kaya belaka ni, tuan-tuan, kita ni. Kaya dunia, kaya akhirat, insya-Allah, tuan-tuan. Tanda kaya akhirat, tuan-tuan, kita tak lupa, tuan-tuan. Waktu maghrib ada. Kuliah ada. Tu tanda tak lupa. Tapi kalau kita lupa, tuan-tuan, tu dipanggil dunia saja kaya. Akhirat belum tentu lagi. Tapi kalau kita buat macam ni, insya-Allah, moga-moga dunia kita hebat, akhirat pun hebat juga. Nak macam tu. Jangan tertipu. Dan yang haram daripada dunia. Ni hak haram. Lagi teruk ni. Dan yang haram daripada dunia. Nya dunia tu. Sebab bagi seksa dengan api neraka. Terlibat je dengan haram, tuan-tuan, ingat. Sikit ke banyak ke, tuan-tuan, neraka, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi hak jadi makan minum kita. Hak jadi darah daging kita. Hak tu lagi takut. Sebab tu berhati-hati, tuan-tuan. Bila mana kita bawa balik makan minum untuk anak isteri kita, pastikan ianya halalan tayyibah. Kenapa? Kerana tu saham kita, tuan-tuan. Silap pembawakan kita, anak kita jadi fitnah pada kita, tuan-tuan. Isteri kita jadi fitnah pada kita, tuan-tuan. Silap kita. Antara punca silap, makan minum daripada sumber haram ataupun syubhat. Tuan-tuan, jangan terlibat walaupun 1 sen pun, tuan-tuan, dengan perkara yang haram. Tak apa, tuan-tuan. Kita usahalah, tuan-tuan, dengan apa yang ada, tuan-tuan. Jangan terlibat dengan haram. Jangan cari jalan pintas. Jangan cari jalan mudah untuk dapat kesenangan pada hari ini, tuan-tuan. Ikutlah undang-undang Allah Ta'ala. Tak mau ada dengan sebab riba, dengan sebab penipuan, dengan sebab mencuri, dengan sebab judi ataupun seumpama. Jangan terlibat pada kita. Kenapa? Haram saja sebab sebab apa tadi? Seksa dengan api neraka. Seksa api neraka, tuan-tuan, bagi orang terlibat dengan benda haram, tuan-tuan. Dalam satu hadis Nabi bagi tahu, kullu lahmin nabata min haramin
fannaru aulabi, setiap daripada darah daging yang tumbuh daripada perkara haram. Tak kira lah. Makan minum kita daripada sumber haram. Fannaru aulabi, darah daging tadi selayaknya akan dibakar oleh api neraka. Wal iazubillah. Minta jauh. Dan diriwayatkan bahawasanya melihat oleh Nabi Isa alaihi salam akan dunia pada rupa perempuan yang tua yang sangat huduh atasnya daripada tiap-tiap perhiasan. Nabi mana? Nabi Isa AS dia tengok dunia ni seolah-olah seorang perempuan tua, dah lah tua, huduh pula. Allahu Akbar. Hak paling huduh daripada tiap-tiap perhiasan dunia. Maka bersabda ia baginya, berapa orang? Nabi Isa bersabda, berapa orang suami yang telah berkahwin engkau akan mereka itu? Dia tanya perempuan tadi, berapa ramai dah suami kau yang dah kau kahwinkan? Maka menjawab perempuan tadi ataupun dunia tadi, tiada dapat aku menghinggakan mereka. Ramai sampai tak boleh nak kira dah. Ramai sangat. Suami dia ramai. Maka bersabda ia Nabi Isa AS, adakah mentolak mereka itu akan dikau? Adakah mentolak mereka itu akan dikau? Atau mati mereka itu daripada engkau? Adakah kamu berpisah dengan mereka itu dengan sebab tolak ataupun dengan sebab mati? Maka berkata ia perempuan tadi, bahkan aku fitnahkan sekalian mereka itu. Dia kata mereka ni rosak dengan sebab apa? Dengan sebab aku fitnahkan semua mereka. Kena fitnah semua mereka. Bukan mereka mati, bukan kerana mereka tolakkan aku. Dengan sebab apa? Dengan sebab aku telah memperdayakan mereka dan fitnahkan mereka. Mereka tenggelam dengan fitnah aku, dia kata. Allahu Akbar wal ya'zubillah. Maka bersabda Nabi Isa AS, tercengang aku bagi sekalian suami engkau yang tinggal. Tengok ramai lagi tu. Hak dah binasa tu ramai dah. Dalam keadaan dah ramai, dah rosak, tiba-tiba ramai lagi hak ambil perempuan tadi. Macam hari ni, ramai dah orang rosak dengan dunia. Ramai dah orang mati dengan sebab terpengaruh dengan dunia, rosak dengan dunia. Ramai lagi hak cari dunia lebih-lebih, tuan-tuan. Lupa akhirat. Seolah macam tu. Tercengang aku bagi sekalian suami engkau yang tinggal, betapa tiada mengambil tauladan mereka itu dengan sekalian suami engkau yang dahulu. Dia tak ambil iktibar, tak ambil tauladan. Ramai dah yang binasa, tiba-tiba nak cebur juga kat situ. Ramai dah orang rosak dengan sebab perkara tersebut, tiba-tiba dia nak cubur juga. Tuan-tuan, sama dengan kita hari ni, tuan-tuan. Kalau kita tahu dunia ni tempat singgah, tempat sementara, tuan-tuan, janganlah jadikan ianya sebagai topik utama. Jangan kita terpengaruh dengan perkara yang sama. Jangan sampai, tuan-tuan, kita dipatu ular di tempat yang sama, tuan-tuan. Tahu dah ular terbisa, kita pun main ular lagi, tuan-tuan. Kita tak ada kepakaran dalam bab ular. Tengok-tengok pak benda lagi, tuan-tuan. Dalam sekali kita rosak dengan sebab fitnah yang sama. Tahu dah, duk cerita sana sini, ustaz-ustaz duk cerita, dalam TV ada, di masjid ada, di surau ada, semua ada. Dalam sekali tak ira juga, tuan-tuan. Hari Jumaat lagi, bam atas mimbar, tuan-tuan. Balik tengok di situ juga, tuan-tuan. Terpengaruh dengan dunia juga. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Wallahu a'lam kitab ni. Bukan wallahu a'lam saya. Ni wallahu a'lam ni dalam kitab ni. Sebenar dengan wallahu a'lam kitab ni, saya pun nak berhenti, tuan-tuan. Sekali jalan lah tu, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, itulah muhasabah kita malam ni, tuan-tuan. Yang sempat kita kongsikan. Moga-moga dengan ruang yang kita sedang nikmati pada hari ni, jangan sampai kita terpedaya. Tak kira lah dalam bentuk apa. Dalam bentuk harta benda, pangkat darjat, kemewahan hari ni, jangan terpengaruh. Buat biasa-biasa. Rebutlah, tuan-tuan. Cari dunia, cari juga. Tapi ingat, tuan-tuan, ini sebagai persinggahan sementara. Buatlah persiapan untuk akhirat kita. Seolah-olah kita ni, tuan-tuan, bila persiapan yang banyak untuk kita pergi, tidak akan kembali lagi. Seolah-olah macam tu kita nak buat. Jadi sekadar itulah, tuan-tuan, untuk malam ini. Apa yang baik datang daripada Allah.
yang kurang kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Mohon maaf, mohon ampun di atas segala kekurangan tersebut. Jadi sebelum saya tutup tuan-tuan, di sini ada satu perkongsian berkaitan dengan program tahunan saya di bawah bimbingan saya sendiri dengan beberapa orang sahabat yang lain. Ni untuk tahun yang ketiga, keempat. Berkaitan dengan program musafir korban dan akikah di Kemboja. Program musafir korban akikah di Kemboja. Seperti mana kita maklum tuan-tuan, hari raya korban ni tak berapa lama lagi. Sabit dalam satu hadis Nabi pernah bagi tahu yang mana mafhumnya. Nabi bagi tahu tidak ada amalan anak Adam yang paling dicintai oleh Allah. Tidak ada amalan anak Adam, amalan manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah di hari raya korban dan hari-hari tasyrik, melainkan dengan menumpahkan darah binatang-binatang korban. Lalu kata Nabi, Nabi bagi tahu, sebelum titisan darah yang pertama binatang korban itu mengalir ke bumi, Allah Subhanahu wa taala telah terima ibadah kita, terima pahala kita. Dalam satu riwayat lain, Nabi bagi tahu, sebelum titisan pertama tadi darah binatang korban itu mengalir ke bumi, Allah Taala telah ampunkan dosa-dosa kita. Lalu Nabi bagi tahu juga, perelokkanlah korban kamu. Dan dalam riwayat lain Nabi bagi tahu, beruntunglah orang-orang yang diampunkan dosa dengan sebab ibadah korban tersebut. Maka kita kena ambil peluang tuan-tuan. Ambil peluang pasal korban ni sekali setahun, bukan tiap-tiap hari. Hak tiap-tiap hari tu sembelih makan daging dia panggil. Hak ni bukan nak makan daging sangat ni tuan-tuan. Kita nak ambil barakah, kita nak bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak bela fakir miskin, di samping kita nak bagi juga dalam bentuk silaturahim kita dengan orang kaya, cuma dalam bab agihan yang berbeza. Untuk fakir miskin kita bagi sedekah pada dia. Untuk orang kaya atas jalan silaturahim kita bagi hadiah. Tengok tuan-tuan. Kita buatlah qadar yang termampu. Cuma hak saya anjur ni tuan-tuan untuk sahabat-sahabat kita di sana yang confirm miskin dan fakir tuan-tuan. Tuan Haji kita dah pergi beberapa kali tuan-tuan dalam program yang sama. Dah terbukti dah tuan-tuan program ini memang kita melibatkan diri kita dengan golongan-golongan fuqara wal masakin yang perlu kita bela. Di samping kita buat tempat kita teruskan macam biasa juga. Samping tu kita sediakan ruang ini untuk kita semua ambil yang afdal pada satu sudut, walaupun pada satu sudut afdalnya lihat dengan mata kepala kita sendiri, tapi satu sudut yang lain afdalnya bagi kepada orang yang betul-betul fakir miskin yang sememangnya boleh dikatakan setahun sekali rasa daging ni tuan-tuan. Untuk satu bahagian di sana tuan-tuan, termasuk dengan pengurusan sahabat-sahabat yang cari lembu di sana dengan harga RM260. RM260. Tu lembu yang sederhana besar lah, lebih kurang lembu kita sini tu. Manakala lembu yang besar tuan-tuan, yang besar dengan harga RM290, tak sampai RM300 pun. Lepas tu si ekor kambing siap dengan pengurusan, sama ada korban ataupun akikah, dengan harga RM550. RM550 tuan-tuan. Tu bahagian korban dan akikah. Manakala untuk borang sumbangan, saya sediakan juga sini pembinaan sumbangan untuk pembinaan masjid di dua tempat tuan-tuan, sama ada di Kemboja dan di Kelantan. Kelantan ni masjid saya sebut tadi. Masjid tempat saya belajar satu ketika dahulu, sekarang dalam pembinaan, masih lagi kita cari dana tuan-tuan. Dalam ramai-ramai kita ni mana tahu tuan-tuan ada yang nak saham akhirat tuan-tuan. Bersama saya juga kita ada bawa daripada tuan guru tuan-tuan resip apa dia panggil, bebas cukai ada tuan-tuan dengan saya. Seterusnya pam air di sana juga ni di Kemboja, pam air yang besi tu. Seterusnya yang ketiga, sekolah tahfiz dan sekolah agama. Ni sekolah di bawah pantauan saya sendiri. Alhamdulillah dalam masa tempoh 3 tahun tuan-tuan, kita berjaya bina sebuah sekolah dah lebih kurang 90% siap tuan-tuan. Saya pernah collect di tempat tuan-tuan ni. Sekolah ni lah tuan-tuan
Tuan-tuan ada peluang satu masa nanti tuan-tuan ikut saya, kita pergi tengok sekolah. Seterusnya untuk fakir miskin dan anak-anak yatim, ada juga di sana kita bagi kepada fakir miskin, anak-anak yatim dan lain-lain misi kemanusiaan ni banyaklah kita akan buat di sana nanti tuan-tuan, untuk jambatan lah, untuk kita pergi tengok surau mana-mana memerlukan tuan-tuan, tak masuk dalam form kita ni, masuk dalam bab misi-misi lain. Kita guna duit ni tuan-tuan untuk pastikan sahabat-sahabat kita di sana tuan-tuan terbela tuan-tuan, walaupun bukan sepenuhnya, tapi paling kurang tuan-tuan kita bila ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala mana gerak kerja kita, mana sumbangan kita, paling kurang kita boleh bagi tahu. Inilah antara gerak kerja kita untuk nak pastikan sahabat-sahabat kita ada pendidikan, ada pakaian, ada rumah tangga, ada keseronokan juga macam kita seronok pada hari ini tuan-tuan dengan penampilan kita hari ini tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya bagi borang ini tuan-tuan untuk tuan-tuan, tuan-tuan boleh ambil, boleh hedar ke mana saja dan serah kembali pada saya paling lewat 2 hari sebelum hari raya Korban, ataupun tuan-tuan boleh bagi pada ahli jawatan kuasa surau